Buletin Didik 17 November bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kuartus 2 guru di Sekolah Kebangsaan SK Nanga Tajam di Selangor, Sarawak musnah dalam kebakaran malam semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 11.52 malam. Beliau berkata 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Selangor digerakkan ke lokasi sejurus menerima panggilan itu. Sebaik mereka tiba di lokasi, kedua-dua premis telah terbakar 100%. Seorang penghuni berjaya menyelamatkan diri tanpa mengalami sebarang kecederaan, manakala seorang lagi penghuni tiada di rumah ketika kejadian berlaku. Menurutnya, operasi pemadaman terpaksa menggunakan sumber air sungai berdekatan berikutan ketiadaan pilih bomba di sekolah berkenaan. Punca kejadian masih dalam siasatan. Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM dan Pusat Antarabangsa bagi Pendidikan Keuangan Islam INSIF menandatangani jalinan kerjasama sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dalam pendidikan terutama mengenai keuangan Islam. Jalinan kerjasama itu juga sebagai usaha mengeratkan kerjasama antara UiTM, INSIF dan CIMB dalam mengembangkan sebarang kajian berkaitan keuangan Islam dan perbankan. Majlis menandatangani jalinan kerjasama itu berlangsung di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Puncak Alam Shah Alam. Majlis dihadiri Timbalan Naib Chancellor UiTM Profesor Dr. Muhammad Hariri Abdullah dan Presiden serta Ketua Pegawai Eksekutif INSIF Datuk Dr. Muhammad Azmi Omar. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Ahmad Syahriman Muhammad Sharif, Dekan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Firdaus Abdullah dan Pengarah Hal Ehwal Korporat INSIF Muhammad Hasnul Muhammad Yunus. Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM sering bekerjasama rapat dengan Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa untuk Keuangan Islam ISRA dan INSIF dalam usaha mengembangkan lagi pengetahuan dan pendidikan berkaitan keuangan Islam. Kerjasama dengan CIMB turut membantu pelajar mendapat pendedahan industri melalui Institut Perbankan Islam terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengumumkan pelantikan Dr. Muhammad Zahari Ismail sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. KPT melalui kenyataan yang dikeluarkan memaklumkan pelantikan Dr. Muhammad Zahari menggantikan Zainab Ahmad yang bersara pada Oktober lalu. Pengalaman dan kepakaran Dr. Muhammad Zahari mampu memacu jabatan itu sebagai peneraju pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang unggul. Dr. Muhammad Zahari ialah lulusan Sijil Pendidikan Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Johor Bahru dan Sarjana Muda Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau menyambung pengajian ke Universiti Utara Malaysia UUM dalam bidang Sarjana Sains Pentadbiran Perniagaan sebelum melanjutkan pengajian peringkat Doktor Falsafah PhD dalam bidang pengurusan di University of Hull, United Kingdom. Dr. Muhammad Zahari juga berkhidmat sebagai Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada 2018 dan Pengarah Politeknik Tuanku Said Sirajuddin pada 2016. Anaknya yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat Doktor Universiti oleh Universiti Heriot Ward Malaysia HWUM. Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan menerima ijazah itu daripada Pro-Chancellor HWUM Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Ia adalah sebagai mengiktiraf peranan Tengku Puteri Raja sebagai ikon dalam inspirasi dalam memperjuangkan isu kesihatan mental di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Beliau yang juga pengasas dan Presiden Green Ribbon Group GRG adalah penaung diraja Gabungan Kebangsaan untuk Kesejahteraan Mental NCMW di Malaysia serta penaung antarabangsa Hari Kesihatan Mental Sedunia 2020. Tahun ini Tengku Puteri Iman Afzan juga telah mengetuai delegasi Malaysia ke Kongres Kesihatan Mental Persekutuan Dunia ke-23 di Westminster, London di United Kingdom. GRG bertujuan untuk memperkasa pihak berkepentingan dalam meningkatkan kesedaran tentang isu kesihatan mental dan dalam mencipta penyelesaian yang berdaya maju melalui advokasi, pengumpulan dana dan kerjasama. PRU 15 amat dinantikan oleh golongan muda khususnya yang berumur antara 18 hingga 21 tahun. Ia merupakan pilihan raya umum kali pertama yang bakal dihadapi oleh mereka. Tiada siapa dapat menjangka faktor yang akan mempengaruhi undi orang muda, sama ada mereka akan memilih berdasarkan isu atau dasar.
Hasil tinjauan di Universiti Malaya Ibu Negara mendapati rata-rata pelajarnya teruja dan gembira dapat menunaikan tanggungjawab kepada negara. Semangat mereka tinggi untuk pulang ke kampung untuk mengundi dan seterusnya menentukan masa depan negara. Bahkan ada mahasiswa yang sanggup mengeluarkan ribuan duit poket sendiri demi memastikan rakan-rakan dapat pulang mengundi. Salah satunya bas yang kami sponsor tidak mempunyai sebarang bantuan daripada negeri mereka. Mereka hanya mengharapkan sepenuhnya kepada mahasiswa-mahasiswa lain untuk bantu sesama mahasiswa. Untuk kami untuk sponsor kepada mereka. Dan ada juga rakan saya daripada persatuan lain, persatuan negeri lain yang sampai mengeluarkan RM1,000 duit sendiri untuk membayar bas, untuk bayar pendahuluan bas. Saya rasa macam tanggungjawab saya sendiri sebagai yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Kedah kan. Dan selepas pengumuman tu terus siapkan kertas kerja untuk cari untuk dapatkan bas semua ni bagi mahasiswa-mahasiswi. Sebabnya saya percaya bahawa undi orang muda ni sangat penting untuk menentukan masa depan. Majoriti mahasiswa di UiTM Shah Alam pula telah pulang ke kampung halaman masing-masing kerana mereka telah mula bercuti sejak Sabtu lalu. Namun masih ada saki-baki pelajar yang belum pulang. Saya rasa kali ini sangat teruja dan juga gembira sebab ini kali pertama saya dapat mengundi untuk kali ni, PRU kali ini. Jadi saya rasa ini adalah sangat bagus, peluang yang terbaik bagi para pengundi yang baru untuk mencuba undi dan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Tiada kekangan untuk pulang mengundi. Harapan mereka ada penambahbaikan yang bakal dilakukan oleh pihak kerajaan kepada mahasiswa untuk PRU akan datang. Bagi saya, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah pemberian subsidi kepada pelajar-pelajar dari Sabah dan Sarawak. Sebab dengan ceritanya ada yang tak dapat nak menggalik mengundi. Undi pos pun tak dapat. Jadi kesianlah, ni peluang ni bukan datang selalu, 5 tahun sekali. Kembali di Buletin Didik. Kerajaan telah mengaktifkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPB Kebangsaan susulan banjir kilat yang melanda beberapa negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia termasuk JPB peringkat negeri dan daerah yang telah digerakkan bagi membantu mangsa di lokasi. Arahan telah dikeluarkan untuk bersedia dan pihak polis, PDRM, bomber dan jawatankuasa bencana di negeri-negeri pun telah diaktifkan. Jadi semua dah bersedia. Banjir ini sebenarnya fokusnya dari segi gerak kerja je adalah negeri dan juga daerah. Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan beliau sebelum ini telah mengadakan mesyuarat JPB bersama wakil kerajaan, agensi dan pihak berkaitan berhubung situasi berkenaan di seluruh negara. Beliau ditemui media selepas pelancaran program Semarak Uniti Keluarga Malaysia di dataran Kerayung Bera. Turut menjelaskan ketika ini beberapa negeri berdepan banjir kilat dan bukan fenomena monsun timur laut. Pun begitu, beliau memberi jaminan semua persediaan telah dilakukan di seluruh negara termasuk pemantauan di kawasan berisiko. Individu positif COVID-19 perlu melaporkan status mereka pada petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di pusat mengundi. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata individu positif COVID-19 akan diiringi terus ke bilik mengundi tanpa perlu beratur bersama pengundi lain. Dan semalam saya sebut tak ada saluran khas untuk mengundi positif COVID. Maknanya dia pergi saluran biasa. Tetapi pesakit COVID-19 ataupun yang positif COVID-19 akan diiringi oleh petugas KKM sehingga pintu masuk bilik mengundi. Maksudnya mereka tidak akan beratur. They will not queue with the other voters. The KKM, petugas KKM akan bawa terus masuk ke pintu bilik mengundi dan dia akan terus masuk.
Langkah itu diambil bagi mengurangkan penyebaran virus COVID-19 di pusat mengundi pada hari pengundian Sabtu ini. Selain itu, individu positif COVID-19 diwajibkan memakai pelitup muka dan dilarang untuk menaiki pengangkutan awam. Khairi turut memaklumkan kes COVID-19 minggu ini turun 13.4% berbanding minggu lalu. Beliau berkata Malaysia sudah semakin hampir untuk mencapai fasa endemik. Dan saya telah minta pandangan daripada semua pakar dan mereka kata the latest wave is under control, sama ada sudah pun sampai ke kemuncak dia ataupun sedang mendata dari segi jumlah kes dan sebagainya. So it's under control. Please feel safe to go out to vote. Adalah satu amanah buat saya sebagai rakyat Malaysia untuk pergi mengundi pemimpin yang selayaknya agar tidak jatuh ke tangan yang salah dalam membentuk kerajaan yang berintegriti, malah dapat menentukan masa depan Malaysia lebih baik satu hari nanti. Terutamanya kami sebagai generasi muda mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan panduan 10 langkah pengundian bagi rujukan lebih 21 juta pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab masing-masing pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 Sabtu ini. Panduan berkenaan dalam bentuk bertulis dan infografik dikongsi dalam Facebook rasmi Suruhanjaya berkenaan. Menurut panduan itu, sebaik dibenarkan masuk oleh anggota polis yang mengawal selia pintu masuk tempat mengundi, pengundi perlu menyerahkan kad pengenalan MyCard atau dokumen pengenalan diri dan slip semakan sekiranya ada kepada kerani pengundian pertama dan menunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Kerani pengundian pertama kemudiannya menyerahkan dokumen berkenaan kepada kerani pengundian kedua dan pengundi perlu memastikan nombor kad pengenalan dan nama yang dipanggil kerani pengundian pertama adalah tepat. Selepas itu, pengundi perlu bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua dan mencelupkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya apabila diminta dan kerani pengundian pertama akan menanda nama pengundi dalam buku daftar pemilih. Pengundi kemudian diberikan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga dan perlu bergerak ke meja ketua tempat mengundi KTM untuk meninggalkan telefon bimbit. Semua proses ini dijalankan dalam kehadiran ejen-ejen tempat mengundi yang bertugas. Pengundi kemudiannya boleh bergerak ke petak undi dan tandakan pangkah pada hanya satu ruang kosong bersebelahan dengan nama dan simbol calon dalam kertas undi, menggunakan pen untuk memilih calon diundi dan memasukkan kertas undi berkenaan ke dalam peti undi yang betul. Pengundi kemudiannya boleh bergerak semula ke meja KTM untuk mengambil telefon bimbit dan perlu segera tinggalkan tempat mengundi sebaik selesai. SPR menetapkan Sabtu ini sebagai hari pengundian bagi PRU15 dan Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Bugaya. €950 gram cendawan berharga €184,000 atau RM870,000. Memang mahal, tetapi itu harga yang dibayar bagi cendawan truffle putih pada satu majlis lelong di Greensun Cavour, Itali. Pada majlis sama tahun lalu, juga bagi cendawan truffle putih dengan berat 830 gram, ia dijual pada harga €103,000. Bagi majlis lelongan kali ini, cendawan itu dibeli oleh seorang ahli perniagaan dari Hong Kong selepas majlis lelongan turut diadakan serentak di Hong Kong, Singapura, Seoul, Vienna dan Doha. Cendawan truffle putih hidup bermusim dan hanya terdapat di beberapa wilayah di Itali dan tengah Eropah. Daripada semua kawasan itu, wilayah Piemonte di barat laut Itali masih dianggap sebagai pengeluar utama truffle putih. Mempunyai rasa dan aroma yang unik, cendawan truffle putih kebiasaannya tumbuh 2 hingga 8 inci di bawah tanah berdekatan akar pokok.
Berbanding truffle hitam yang boleh dituai melalui penanaman, truffle putih hanya tumbuh secara semula jadi di hutan-hutan. Dianggarkan sekitar 100,000 pengunjung dari serata dunia ke bandar Piemonte setiap tahun, sama ada untuk membeli, menjual atau menghidu bau cendawan truffle putih. Beberapa sukarelawan bekerja keras bagi menyelamatkan ribuan ekor ikan di anak sungai Orceto, Berdekatan Turin, Itali. Musim kemarau menyebabkan ikan-ikan itu terperangkap di air cetek. Paling dibimbangi jika ikan-ikan ini mati. Kekurangan oksigen berpunca daripada kadar pengambilannya yang tinggi oleh ikan-ikan itu sendiri sehingga menjadi punca ia tercungap-cungap di dalam air. Menurut Agensi Perlindungan Alam Sekitar Tempatan ARPA, analisis mendapati tiada bahan tercemar dikesan di anak sungai itu. Tambah ARPA, musim kemarau menyebabkan paras air menurun dan ikan terpaksa bersesak-sesak di kawasan yang cetek. Ketika ini, Itali berdepan musim kemarau paling teruk dalam tempoh 70 tahun. Tahukah adik-adik, pada Kaabah, kita sering melihat adanya kiswah, iaitu kain selimut hitam yang menutupi Kaabah. Tujuan pemasangan kain kiswah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, malah bertujuan melindungi dinding daripada kotoran, debu serta panas yang boleh merosakkannya. Tidak semua kiswah diperbuat daripada kain sutera. Pada era pra-Islam, penduduk Mekah menghasilkan kain kiswah dengan menggunakan kulit binatang. Ketika zaman Rasulullah SAW pula, kain kiswah yang menutupi Kaabah merupakan kain berwarna putih dihiasi garis merah. Pada tahun 1927, ketika pemerintahan Raja Abdul Aziz, kain kiswah diperbuat daripada kain sutera baldu yang berkualiti tinggi yang kita lihat pada hari ini. Kaligrafi ini dihasilkan dengan menggunakan benang emas dan juga perak. Kelihatan berkilau indah saat terkena cahaya matahari. Masih di Buletin Didik. Sukan. Pemain badminton nombor 1 negara Lee Zijia gagal melayakkan diri ke pusingan akhir jelajah dunia di Bangkok bulan depan. Pusingan kedua di terbuka Australia petang tadi, Zijia yang tampil selaku pemain nombor 2 dunia tewas kepada pemain Cina Lu Guangzhou pada aksi yang berlanjutan sehingga set ketiga. Kepayahan Zijia yang diletakkan pilihan pertama kejohanan berdepan Lu Guangzhou mula terbayang pada set pertama. Dia terpaksa berhempas pulas sebelum menang ke atas pemain nombor 19 dunia itu 22-20. Guangzhou, pemain bukan pilihan, mengheret perlawanan ke set penentuan apabila menang mudah 21-15 pada set kedua. Usaha Zijia bangkit tidak kesampaian apabila akur dengan kekalahan 16-21 pada set penentuan. Terbuka Australia, peluang terakhir buat Zijia mengumpul mata untuk melayakkan diri ke pusingan akhir jelajah dunia. Meskipun bergelar pemain nombor 2 dunia, Zijia hanya berada kedudukan ke-9 pada ranking jelajah dunia, sedangkan hanya 8 pemain terbaik layak beraksi pada pusingan akhir yang berlangsung di Bangkok itu. Bola sepak Piala Malaysia, Selangor meneruskan rekod cemerlang di bawah bimbingan bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho apabila menewaskan pasukan pilihan Terengganu 3-1 pada aksi separuh akhir pertama. Beraksi di hadapan ribuan penyokong sendiri di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya di Kelana Jaya, Selangor bagaimanapun dikejutkan gol awal Terengganu pada minit ke-19. Hasil sepakan percuma pemain import dari Ivory Coast, Cece Kipre. Tidak mudah cemas, tuan rumah menyamakan kedudukan menerusi tandukan pemain pertahanan dari Ghana Richmond Angkrah pada minit ke-37. Susulan sepakan sudut Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi. Sepakan sudut Muhammad Mukhairi 2 minit sebelum rehat terus menghukum benteng Terengganu. Kali ini disudahkan penyerang Brazil Harrison Cayon juga menerusi tandukan untuk Selangor mendahului 2-1. Minit ke-54, gawang Terengganu bolos lagi buat Selangor di depan 3-1. Kali ini hasil tandukan Syahrul Nazim Zulpaka juga berpunca daripada sepakan penjuru Muhammad Mukhairi. Perlawanan selepas itu makin rancak dengan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Kedudukan 3-1 kekal sehingga whistle penamat menyaksikan bekalan agak selesa buat Selangor menjelang separuh akhir kedua di Kuala Terengganu 21 November ini. Keputusan itu juga meneruskan rekod tanpa tewas Tan Cheng Ho kepada 9 perlawanan. Manakala ini kekalahan pertama pengendali Terengganu Muhammad Nafuzi Muhammad Zain juga selepas 9 perlawanan.
Demi lencana di dada menjadi tema jersey baru pasukan bola sepak kebangsaan musim 2022-2024 yang dilancarkan Nike Malaysia hari ini. Ia hanya kira-kira sebulan sebelum kejohanan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF dijadual bermula pada 20 Disember ini. Jersey utama atau home kekal menggunakan warna kuning sebagai warna dominan dengan hanya bahagian collar berwarna hitam. Manakala jersey kedua atau away juga mengekalkan warna hitam sebagai warna utama di samping memiliki corak belang Harimau Malaya. 3 pemain negara iaitu Ahmad Kuzaimi PE, V. Ruben Tiran dan Ahmad Syihan Hazmi Mohamad tampil menggayakan ketiga-tiga rekaan baharu jersey pasukan negara termasuk set penjaga gol. Majlis pelancaran pagi tadi disempurnakan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin. Hadir sama pengarah pemasaran Nike Asia Tenggara dan India Chris Madsen. Jersey baru itu turut akan digunakan ke semua pasukan kebangsaan yang lain termasuk skuad wanita, remaja, futsal dan bola sepak pantai. Kepada peminat dua-dua jersey baru itu, masing-masing dijual pada harga RM299 sehelai. Baik, pertunjukan cahaya yang mempamerkan Alca Gegasi serta pelbagai karya seni di Brooklyn Botanic Garden, New York mengakhiri Buletin Didik. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.